Okay, this is the topic for today. Topik baru ni. Okay. Saya memang kena every class masuk topik baru sebab banyak sangat topik ni. Kita dah banyak ketinggalan. Sebab hari tu PKP lah. Lepas tu extend 2 minggu. Okay. So but kalau awak tertinggal, awak boleh play back the video. Okay, this is the topic for today. Language of algebra. Okay, maybe ni something new kat awak, algebra. Pernah dengar tak kata algebra? Pernah. Kat mana awak dengar? Abang. Masa KSSR, sekolah rendah, ada belajar tak algebra? Tak. Betul tak ada? Ada. Tak pernah jumpa lah macam dia cakap X plus Y. Tak pernah? Tak ada? Tak. Okay. Kalau sekolah yang masa bulan 1 dulu tu? Tak pernah. Tak ada juga. Masa lagi. Korang belajar integer Okay. So ni lah benda baru for today. Sekolah menengah ni, algebra. Any idea what is that? X dan Y. X dengan Y je? Okay. Sekejap saya guna page kosong. Saya nak explain pasal algebra ni. Okay. The word algebra. Okay. Ni lah. Tak ada sengkang pun. Okay. Algebra. History algebra ni, sejarah algebra ni panjang. Tapi dalam maths, okay, algebra ni, saya guna term bahasa Inggeris tau. Sebab we use English, okay, for our maths MRSM IGCSE. So algebra, kita akan ada unknown. Benda yang kita tak tahu, unknown. Okay, dia ada unknown. Okay, perwakilan untuk unknown ni, okay, kita akan use alphabet. Tahu alphabets? Tahu. Iman Sina ada, Iman Sina, are you here? Ada. Saya macam diam je hari ni. Selalu jadi assistant saya. Okay. Mood. Unknown. So, unknown ni kita wakilkan dengan alphabets. Alphabet tu apa? Huruf. Alphabets apa alphabets? Huruf. Belajar sejak 2 tahun. Umur awak 2 tahun pun tahu huruf. Okay, kita wakilkan alphabets daripada A into Z lah. Okay, A sampai Z. A into Z. We can use capital letter A until Z. Okay. Benda yang kita tak tahu. Contoh apa benda kita tak tahu? Sekejap. Awak tahu berapa bilangan student MRSM tak? Semua? Tak. Daripada form 1 sampai form 5. Do you know? No. You tak tahu. So, kalau tak tahu, bilangan tu, kita tak tahu. So, kita akan wakilkan dia dengan alphabets. Okay? We can use any alphabets that you like. So, sebagai contoh, kita boleh cakap, okay, we can say that, contoh there are Q. Okay, there are Q students in MRSM Ta. Meaning that you don't know, right? You don't know the exact amount, the exact people, exact students, how many students in MRSM Ta. So Q here, yang kita letak Q kat sini, is our unknown. Okay, kita wakilkan.
kita wakilkan dia. Faham konsep? Faham. Faham tak? Faham. Siapa boleh bagi contoh lain kat saya? Q tu bilangan Ya. student kan? Q bilangan student lah sebab we are talking about student. There are Q students in MRSMTA. So you don't know the unknown. So you wakilkan dia dengan alphabet Q. So that is how concept of algebra works. Okay, itu konsep algebranya. So boleh bagi lagi contoh kat saya. Yang benda kita tak tahu. Bintang, stars in universe. You know how many stars in universe? No. Kalau planet kita tahu kan. Yes. Berapa bilangan planet dekat angkasa? 8. Kan. Ya ke? Ya. Kalau bintang, awak tahu tak bintang? Bintang tu tak. So we don't know. Something that we don't know, we put unknown there. Okay? You can say there are B stars in the universe, Q, P, R. Okay, as long as we use the alphabet. Faham? Faham. Sebab itulah nanti you akan jumpa. Okay? Sebab itulah nanti you akan jumpa ada X plus Y lah. Okay, tiba-tiba A minus B lah. That is what we don't know. Something that we don't know, the quantity, the amount. Kita letakkan perwakilan dia. We use alphabet. And that is how algebra works. Okay, the concept of algebra. Kalau nak discover lagi pasal algebra ni, you can read. Awak boleh search, Google search algebra. Siapa founder algebra? Okay, it comes from the mathematician Islamic. Okay, orang Muslim Al-Jabir, tak silap saya. Okay, dia yang discover algebra. Okay, mathematician, ahli matematik. So as for today, we're going to look at the concept. Okay, kita kembali ke muka surat yang asal saya nak tunjuk. Language of algebra. Okay, untuk menggunakan perwakilan alfabet tu, we have to understand the language. Dia ada bahasa dia. Okay, bahasa dia datang daripada operation. Bahasa dia datang daripada operation in maths. What are operation in maths? Ada 4 operation in maths. What are they? Ada 4 operasi dalam maths. Apakah bendakah dia? Minus. Tolak Yes, sama plus, darab haji. plus ataupun addition, minus ataupun subtraction. Lepas tu multiplication. Okay, darab bahagi apa? Divide ataupun division. Okay, so daripada operation in maths kita akan translate into language of algebra. Senang je, no worries. Yang penting sekarang ni awak kena faham bahasa Inggeris. Okay, you have to understand English. Sebab kita belajar dalam bahasa Inggeris lah. Kalau tak faham nak buat apa? Tanya. Kau tak ada orang nak tanya macam mana? Kau tak faham soalan tu dalam bahasa Inggeris? Buka Google tu. dictionary. Sekarang ada online dictionary je kan. Buka je. Google translate kat Google boleh? Ya, boleh. Ada online semua. Okay. Gunalah apa saja platform yang memudahkan awak. Okay. Okay. This is the concept. Okay. Ini language of algebra. Ahmad Bashir baru masuk. Presiden. Okay. Sekejap lagi saya letak lagi sekali link untuk attendance. Okay. Okay, this is what I'm talking about. Language tu datang daripada operation. Operation of algebra. Operation in maths algebra pula. Okay, this one.
Tambah, tolak, darab, bahagi. Okay. Kita akan tukarkan language. All the bahasa here into operation. Contoh yang pertama. Okay. Contoh yang pertama given here. Dia kata for more than X. Okay. For more than X. So sekarang operasi kita adalah more than. Apa maksud more than? Sini. Lebih daripada. Lebih daripada. Lebih. Okay. 4 tu dia bukannya berkali ganda. Maksud dia lebih daripada. So X tu kita akan tambah. Okay, ataupun 4 tu akan tambah X. So dia akan jadi operasi dia adalah 4 plus X. Ataupun you can write X plus 4. Benda yang sama. Kalau tambah benda yang sama. Maksud dia 4 plus X sama je dengan X plus 4. Tolak yang tak boleh. Faham tak ni? Kita translate bahasa. Okay. Kita translate bahasa. Saya cuba highlight lagi. Ni bahasa, language. Kita akan translatekan bahasa menjadi operation. So operation sekarang yang terlibat dalam bahasa ni adalah more than. More than maksud dia lebih. Kalau lebih, operation dalam maksud adalah tambah. Faham? Faham. Kalau saya tulis 10 less than Q. 10 kurang daripada Q. 10 minus Q. 10 minus Q ke Q minus 10? 10 minus 10 minus Q. 10 minus Q. 10 minus Q minus 10. 10 kurang daripada Q. Kalau tambah tadi tak ada masalah. Q Q minus 10. Dia dah blank dah. Dia dah confused dah. Okay. Kalau tambah tadi tak ada masalah sebab tambah sama. 10 tambah 1, 11 sama dengan 1 tambah 10, 11. Sama kan? Kalau tolak ni bahaya. Awak tak boleh susun ikut suka. Sebab kita dah belajar directed number. Okay, kalau macam ni. Ni saya aside from this nak rewind sikit kalau saya tulis macam ni. 10 tolak 1 berapa? 9. 9. 1 tolak 10? Tak boleh. Tak boleh. Dah belajar directed number. Negatif 9. Negatif 9. Sama ke dekat number lain? 9 dengan negatif 9? No. Tak sama. Okay. So, kalau language bahasa tu cakap 10 less than Q, meaning that 10 kurang daripada Q. Dalam Q ni, dia kurang 10. So, dia akan jadi apa? Q minus 10. minus 10. Okay, sebab tu saya kata kena faham bahasa Inggeris betul-betul. Boleh tak ni? Okay. Ini saya tengah menerangkan yang ni. Yang example yang kedua ni. Tu. Okay. 6 less than P. Okay, maksud dia daripada P tu, dia kurang 6. That is why P tolak 6. Boleh tak? Faham tak? Boleh tak? Faham. Ke dah sesak nafas dah nak faham? Tak faham. Okay, tak apa. Nanti boleh tengok je saya punya video banyak kali. Okay. Kalau next operation. Kalau ruangan pun kecil lah cikgu ni sediakan untuk awak Jap. Conteng. Boleh tak saya tambah? Saya tambah page jap. Okay. Okay, if I write 4
times Y. 4 times Y. Tukarkan jadi operation. 4 darab Y. 4 darab Y. Yes. Dia akan jadi 4 darab Y. Sebab times is darab. Kalau darab, dia sama je dengan tambah tu. Bukan maksud saya sama. Kita boleh tulis 4 darab Y ataupun Y darab 4. Okay. Dan dalam maths, kita kalau darab, kita tak tulis tau darab ni. Kita akan simplifykan dia again. Okay, kita simplifykan dia. Kita akan permudahkan dia jadi 4Y ataupun Y4. Tapi dalam maths, kita selalu tulis nombor dulu baru alfabet. Okay, dalam maths kita tulis nombor dulu baru alfabet. 4Y. Kalau you jumpa 4Y, maksud dia 4 sebelah Y, maksud dia adalah 4 darab Y. Faham tak? Faham. Kalau AB, kalau AB maksud dia apa? A darab B. Yes, A darab B. 10 Q. Tak boleh tulis jauh-jauh. Okay, tak boleh tulis jauh. 10 Q maksud dia? 10 darab Q. 10 darab Q. Okay, kalau sebelah-sebelah, operasi dia adalah darab, multiply. Faham? Faham. Faham. Okay. Next. Okay. Next. Okay, dalam contoh tu dia bagi lagi B divided by 2. Translate dia into operation. Bahagi B. B divided by 2. Oh, B bahagi 2. 2 bahagi B. B bahagi 2. 2 bahagi B ke B bahagi 2? 2 bahagi B. 2 bahagi B. Allah, hai korang ni. B divided by 2. B bahagi 2 lah. Bukan tu B divided by B. Lain dengan tolak tadi tu. Dah confused dah. B bahagi 2. Okay, B bahagi 2. Ataupun kita boleh tulis B over 2. Okay, kenapa kita boleh tulis dalam bentuk fraction, pecahan? Sebab fraction adalah operasi dia bahagi. Okay. Bahagi adalah fraction. Pecahan. Belajar pecahan kan? Sekolah rendah? So kalau kita tulis B over 2, maksud dia adalah B bahagi 2. B divided by 2. Okay, cara baca dia B over 2. Okay, kalau kita tukar ke dalam fraction lah B over 2. Dan ini adalah operasi dia. Language dia adalah itu, B divided by 2. Kalau dia cakap 2 divided by B, barulah 2 bahagi B. Okay. Kalau the number alone, kalau saya tulis like this. Okay. 1 times A. Maksud dia? 1 darab A. 1 darab A. 1 darab A. Okay, 1 darab A. Kita tulis? 1A. 1A. Okay, 1A. Okay, dalam maths, kalau depan dia 1, kita tak tulis. Dia akan jadi A sahaja. Faham? Faham.
Kalau dua baru kita tulis. Kalau awak nampak A seorang-seorang je, tiba-tiba awak jumpa unknown kan. Okay, dah belajar unknown. Tiba-tiba awak jumpa unknown tu seorang-seorang dia. Maksud dia B alone. So sebenarnya depan dia adalah satu. Dia adalah satu B. Okay, kalau you jumpa X plus Y, maksud dia 1X plus 1Y. Okay, ni saya nak maksudkan dalam maths, kalau benda tu nilai dia 1, kita tak tulis. Tapi dia adalah 1. Kalau 2B, tak bolehlah tulis B saja. Tak boleh lah. Kalau 2B, it's still 2B. Faham? Ada apa nak tanya? Tak. Betul ni? Faham semua orang. Tak apa, nanti boleh tengok video kita balik. Betul. Kita boleh tengok video saya balik. Kalau saya tulis macam ni, sebab kita dah belajar square kan? Okay. T times T. T darab Maksud dia? Okay, maksud dia T darab T. Satu T darab satu T. T darab T. Saya Darab masa satu T. kelas hari Selasa, saya ajar benda tu darab diri dia sendiri. Dia adalah last class. Benda tu darab diri dia sebanyak 2 kali. Dia adalah Kuasa 2. yes, square. Dia adalah square. So, we can write, kita boleh tulis apa? T kuasa 2. T kuasa 2. T square. T kuasa 2. Faham tak ni? Macam singkatan lah tu. Faham. Ya, singkatan sebab dia darab diri dia. Okay. Kalau, sebab dah belajar square dengan cube kan. Kalau T times T times T, dia adalah T kuasa 3. T cube. T kuasa 3. Okay, good. Okay, tadi T times 3 times C, okay, T cube. Saya tulis lagi sekali. T times T times T adalah T cube. Kalau T times 3, T darab 3. okay, T darab 3 ataupun T3. yes. Tadi saya kata kita tulis nombor dulu kan, baru alphabet in a proper way. So, 3T. 3T. Sama tak T cube dengan 3T? Tak. Ya, tak sama. Okay, jangan kata dia sama. T cube dengan 3T lain. Teacher, Ya. yang huruf T tu memang kena tulis macam tu ke? Tak. Ikut suka lah. Tulis T macam ni ke? Okay. Kalau T besar macam ni kan. Saya memang tulis T saya macam tu. Kalau nak cepat saya tulis je. Takut. Okay. Tanya T je saya macam tu je. teacher. Tak apa. It can be any ways that you like to write your alphabet. Okay, tak kisah pun. Okay, itu all the language in algebra. You can, ada buat balik buku Collins kan? Ada. Semua ni dalam topik 11.1. Okay, tak apa, tengok saya ajar dulu pun tak apa, nanti baru buka. This is what I mean. Kalau di darab 1, kita tulis benda tu je, kita tak tulis 1. Ini saya explain T times T tadi, diri dia. Okay. Kalau kita multiply, okay, ini yang 7x ni, maksud dia apa kalau 7x? Operasi apa? 7x. Operasi darab. Plus X. Darab. Ni maksud dia darab. Kalau jumpa 7x, maksud dia adalah 7 darab X.
Jangan confuse pula tanda darab dengan X. Okay. X algebra dia selalu sengit macam tu. Kalau lama-lama awak tulis awak akan biasalah X Teacher macam tu. boleh tunjuk tak X cara macam tu. nak tulis X tu? Ni saya tengah tunjuk. Sini. Buat macam ni. Okay. Kalau Thank you. kalau nak tulis macam biasa tak apa macam ni. Tapi takut awak confuse dengan apa ni? Darab. Yeah, dengan darab. Sekarang tulis 7 darab X. Dah confuse. Kenapa ada benda ni 2 kali? Okay, to avoid that, kita sengitkanlah sikit. 7 darab X. So that we know that X yang sengit ni adalah kita punya unknown. Okay, faham Faham. Okay, next kita nak tengok lagi another language. Okay, dalam topik ni, okay, yuk akan jumpa perkataan-perkataan ni. Variable. Okay, variable ni unknown tu lah yang saya sebut tadi tu. Okay, kita punya unknown. Oops. Okay, dia cakap used to represent numbers are called. Okay, variable yang kita tak tahu. Alphabet tu. Benda yang kita tak tahu. Okay, unknown. Okay, we call it as variable. And then dalam topik ni you akan jumpa expression, combination of letters and numbers. Nama dia kita panggil expression. Contoh dia macam tadi 10 P, 4 A, 3 Q. Semua ni kita panggil dia sebagai expression. Okay. Tak apa, ni at least ada dalam pengetahuan lagi lah. Pengetahuan awak lah. At least kalau susah nak faham pun. And then you will make equation, formula dengan term. Okay, equation nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Formula pun nanti sebab dua benda ni ada topik khas dia. Tak masuk lagi equation dengan formula. Sekarang saya nak pergi kepada term. Okay, term. Dia kata kat sini. Okay, contoh term Okay. Term ni ada dua benda yang kita kena tahu. Yang pertama, sekejap, masuk term lah dulu. Are you with me? Class? Yes. Okay, term. Okay, term ataupun istilah lah bahasa Melayu dia. Term. Okay, term ni dia consist of, okay, dia terbit daripada beberapa, dia datang daripada beberapa expression. Tadi kita dah sentuh pasal expression. Okay, algebraic expression. Expression ni apa? Consist of number and terdiri daripada number dan letter, alphabet. Okay, number and letter ataupun alphabet. Okay, so kalau term ni, okay, this term, contoh 3A plus 4Q minus 10C. Okay, soalan saya, how many terms in this expression? Soalan kita, how many terms in this expression? Ni semua ni expression ni. 3A plus 4Q minus 10C.
How many term? What do you think? Kenapa you kata 3? Kenapa you kata 3? Sebab ada 3 expression. Betul dah 3 tu. Soalan ni kenapa you kata 3? Sebab ada 3 expression. Okay, betul lah sebab ini 1. Okay, kita ada 3 expression here. The first one is 3A. Okay, we have 3A. Lagi? 4Q. Okay, kalau you perasan depan 4 ni ada apa? Ada plus kan? Yes. So maksud dia adalah positif. Okay? Kalau positif kita tak tulis positif, tambah pun tak apa sebab kita tahu benda yang kita tak tulis simbol tambah kat depan dia adalah sentiasa positif. Okay? Ini term yang kedua. Yang ketiga? Negatif solusi. Okay, very good. Negatif 10C. Sebab depan dia ada operasi tolak, so dia adalah negatif. Faham? So jawapan dia, there are 3 terms. Okay. Ada 3 term dalam expression di atas. Okay, 3A ataupun positif 3A, 4Q ataupun positif 4Q, and lastly negative 10C. Sebab operasi di depan nombor tu milik nombor kat belakang tu. Boleh tak ni? Faham tak? Boleh. Titik. Kalau saya tulis lagi, tak apa, saya beri contoh lagi. Negative 2A pula. Tolak 4B tolak 10W tambah 4Q. How many terms? 4. How many terms? 4. What are they? Negatif What are they? 2. Okay, the first one is negative 2A, negative 4B, the second one, Negatif 10. negative 10W, positive 4Q ataupun 4Q sahaja. Boleh ni? Faham? Faham. Okay. Okay, daripada term tu, kita nak tengok sekarang like term. Apa maksud like term? Like, kesukaan. Maksud dia, term yang sama variable ataupun unknown. Alfabet yang dia pakai tu sama. Kalau saya tulis, okay, saya bagi several term. Okay, 10A, then saya bagi 2B, saya bagi 3A, saya bagi 4Q. Okay, sekarang yang manakah gang like term? Yang mana like term? Dalam banyak-banyak term ni, yang manakah gang like term? Cepat lah. 3A. Okay, 10A dan 3A. 3A sahaja adalah like term. Kenapa? Sama. Kenapa? Sama lah tu. Ya, dah sebut dah tadi. Sebab apa? Term yang sama, variable dan juga unknown. Faham Dia orang gang.
Like term ni yang gang. Okay. Sebab ada fungsi dia ni untuk tambah dan tolak. So you have to know like term and unlike term. Kalau like term adalah term yang sama variable, unlike term Tak sama kot. betul lah tu. Tak payahlah kod-kod dia punya Kisah dia punya tu. berlawanan. Okay, dia punya berlawanan. Saya guna contoh yang tadi. 10A apa tadi ni? 2B 3A 4Q. Okay. Yang mana unlike term? 2B dengan 4Q. 2B dengan 4Q. Tu je. 2B dengan 4Q. 2B dengan 4Q ni tak sama juga kan dengan 3A dengan 10A, right? Betul. So maksud dia yang berlainan variable adalah unlike term. Okay, tambah sikit notes awak ni. Untuk like term, awak salin ke notes? Kelas? Saling bila tengok balik yang YouTube teacher. Tengok ke? Tak tengok. Tengok teacher. Tengok. Okay, kalau like term ni, apa pen color saya macam ni? Sekejap, tukar pen color. Okay, kalau like term, untuk like term, kita boleh lakukan operasi, tulis macam Melayu je lah. Operasi tambah dan tolak. Tambah dan tolak. Suka hati je. Kita boleh lakukan operasi tambah dan tolak. Untuk like term. Kalau unlike term, berlawanan lah. Tak boleh. Tak boleh lakukan operasi. Ni bukan darab tau. Okay. Tak boleh lakukan operasi tambah dan tolak. Tak boleh. Hanya like term sahaja boleh tambah dan tolak. Maksud saya, if you have like term, okay, we have like term macam ni. 10A plus 3A. Kita boleh tambah dia. Siapa tahu jawapan dia apa? Kelas, apa jawapan dia? 13A. 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 Kenapa awak kata 13A? Sebab Tambah 3. tambah 3. Tambah 3. Okay, good. Okay, kita tambah nombor je. Dia akan jadi 13A. Bukan 13A kuasa 2 sebab kita tambah 13A. Sebab apa kita boleh tambah? Sebab 10 tu lagi besar dari 3. Ya Robby, dah ajar pasal term dah tadi. Teacher. Sebab apa? Sorry. Sebab dia sama kan? Yelah, apa tadi? Saya ajar tadi. Sebab dia Like. sama dengan like term. Like term. Like term. Sebab tu kita boleh tambah, kita boleh tolak. Kalau macam ni, 7B plus 3B tolak 2B. Apa jawapan? 8B. Kenapa 8B? 8B. Bila tambah lepas tu tolak. Okay, Sebab tambah semua lepas tu term tolak. semua term adalah sama. So kita kekalkan B tu sebab sama. Okay. Yang kita kena lakukan operasi terhadap nombor dia. 7 tambah 3, 10. 10 tolak 2, 8. Okay. 8B. Faham? Faham. Kalau macam ni, sekejap. Ada apa nak tanya? Enggak. Tak ada
Dia nak check ruangan chat ni. Kok ada pertanyaan di ruangan chat? Tak ada. Okay, Afiq Darwish dia cakap dia sakit perut. Okay. Contoh macam ni. 10 lagi. Suka betul saya 10. 10 P tambah 2 P tolak 3 W. Apa jawapan? Tak Siapa boleh. tahu? Ada ke tak boleh? Kan ada light term tu. 2 ketul light term. Yang light term boleh. Yang tak boleh ni yang tak geng dengan dia. So yang mana boleh? Yang mana boleh 2P sekarang? dengan 2P. Tambah 2P. Okay. Yang ni boleh. Sebab apa dia orang dua ni boleh? Light term. Light term. So, dia orang ni jadi apa? 12P. 12P. Okay. 12P. How about yang seko-seko W tu? Kesian dia. Tinggal. Kita tulis balik. Okay. Kita tulis balik. Tolak 3W. So, inilah jawapan akhir dia. Cannot solve dah. Sebab P dengan W tu unlike term. Faham? Tak. Ke confused dah? Boleh lah. Tak. Tak kan? Kalau macam ni sedang je ni. Dia ikut gang. Kalau Kalau 3 salah satu C. tu tak ada geng, biar je ke teacher? Ya, biar je. Bukan biar tinggal tak tulis. Kena gatlah Okay. tulis bawah jawapan akhir. Aha. 3C tambah 4Q tolak 4R. Ha, kalau macam ni. Mana? 7 tolak 4. 7. Siapa yang jawab tu? Salah cikgu, tak faham lah. 3C tambah 4Q 3 tambah 4Q tolak 4R. Apa jawapan dia? 3C tambah 4Q. Apa jawapan dia? Nur Ain Balki, saya tak dengar. 3CQR. Ya Allah, 3 CQR pula. Salah lagi. Fatullah. Apa jawapan Fatullah? 3C tambah 4Q tolak 4R. Kenapa itu jawapan akhir? Sebab unlike term. Yes. Semua ni unlike term. 3C tambah 4Q tolak 4R. Inilah. You cannot solve. Bukannya 3CQR. That is totally wrong. Okay. Sebab ada 3 term kat sini. 3C plus 4Q dengan negative 4R. So you cannot solve it. You write lah balik bawah ni. Kena pening dah ni. Tak. Tak. Okay. Tak payah pening dah ni. Okay, I will come back to this term minggu lepas cuti. Sebab hari ni memang nak sentuh language je dekat awak. Cuma at least you get something. Bising pula. At least you get something. Okay, after that saya nak tunjuk yang ni. Okay, kita nak tengok soalan ni. Saya kena tunjuk cara tambah semua tu sebab kita nak mengira perimeter dekat sini. Perimeter apa perimeter? Pukul keliling. Pukul lilik keseluruhan. Okay, kita nak mengira perimeter kat sini. Tapi dia bagi yang ni je. Soalan. One side of this rectangle. Ni ada rectangle. Rectangle apa rectangle? Class, what is rectangle? Segitiga. Segi 4. Segitiga pula. Segi 4 tepat. Segi 4. Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Okay. Kan segitiga triangle. Okay, dia bagi kat sini. Okay, dia kata one side of this rectangle is 3 cm. Okay, di kita ada 4 side. Okay, rectangle. Ni sama panjang.
Yang ni sama dengan situ. Kan? Tahu kan? Segi empat tepat kan? Tahu. Okay. Dia bagi tahu kat kita. Satu side. Okay. One side dekat rectangle ni adalah 3 cm longer than the other. Keyword kita kat sini adalah longer than. Dan dia ada. Tapi 3 cm. Tapi kita tak tahu kan? Kita tak tahu berapa kepanjangan setiap satu ni. Tak tahu kan? Sabar. Okay, ni nak tengah terangkan ni. Okay, other ni. Yes, you tak tahu. Right. So ikut logiknya, yang mana lagi panjang? Yang lebar ke? Yang lebar ke yang ketinggian ni? Yang mana lagi panjang? Lebar. Yes. Lebar ni lagi panjang kan? So confirm lah ini adalah 3 cm panjang daripada panjang darab lebar. Ni panjang kan yang melintang ni kan? Okay, dalam bahasa Inggeris. Okay, dalam bahasa Inggeris dia yang ni width. Okay. Ini height. Bahasa Inggeris. Okay, panjang darab lebar. So width, ini height. So, ini lagi panjang daripada ketinggian dia. Tapi awak tahu tak ketinggian dia berapa? Soalan dia bagi yang ni je. You tahu tak ketinggian berapa yang dia sebut other ni? You tahu ke tak? Tak. Kalau tak tahu, kita letak. Kita letak apa kalau kita tak tahu? Awal-awal tadi saya ajar. Yes, you use variable ataupun unknown. Okay, you use variable. So, nak letak apa ni? Alfabet. Yelah, alfabet apa yang awak suka? Nak letak apa? Cepat. X. Nak letak X. Suka X. Yes. Okay, saya letak Y lah. Y. Sebab nama saya Y. So, kalau sini Y. Yang ni? Yang lagi satu ni? Dia cover 3 cm longer than the other. The other tu kita dah letak Y. 3 tambah Y. Yang satu lagi? Yang satu lagi? Cepat. Apa? Betul lah tu. Apa Iman Zee nak jawab ni? 3 tambah Y. 3 tambah Y. Kenapa 3 tambah Y? Sebab dia kata 3 cm longer than the other. Yes. Okay. 3 cm longer than the other. Faham tak ni? Faham tak mana datang Y ni? Faham. Kalau tak suka guna Y, boleh je guna benda lain. Okay. Nak guna apa? A. Kalau sini A, yang ni? 3 plus A. Yang atas ni? 3 plus A. 3 plus A plus ataupun A plus 3. Sama Tapi soalan nak apa? Soalan suruh cari apa? Suruh kira apa? Luas. Luas pula. Luas area. Perimeter. Yes, perimeter. Perimeter macam mana cari perimeter? Tambah Tambah semua. ukuran keliling. So ukuran yang sebelah kiri ni berapa ni? Sebelah kiri ni. Kenapa A? Sebab sama. Dia sama. Ini A. Yang bawah ni? 3 3 tambah A. 3 plus A. Siapa tahu perimeter dia berapa? Kita kena tambah semua ni. Ini tambah ini. So kita akan tulis balik. The perimeter will be 6A. Ya ke? Okay. 8 The kot. perimeter will be okay, mula-mula 3 plus A. Perimeter tambah semua kan? Kita tambah dengan A. Kita tambah lagi 3 plus A. Kita tambah lagi A.
Okay, so sekarang you ada banyak variable dekat sini. Kita susun ikut gang. Okay. Kita ambil nombor dulu. Nombor kita ada 3 kan? Betul kan? Okay, so we have 3. We have 3 here. So, 3 tambah 3? 6A. 6A pula. Ini 3 sahaja. Bukannya 3A. 3 dengan 3A benda sama ke? No. No. Tak sama. So, itu 3 sahaja. Okay. So, 3 plus 3, 6. Yang lain? A. Depan A ni ada apa? Ada 1 kan? Ada 1. 1. 1. Okay. 1, 1, 1. So, ada berapa ni? 6 plus 1, 2, 3, 4. 4A. Yes, 6 plus 4A. Faham? Faham? 3 cm long. Okay. Betul kan? 3 cm longer than the other to 3 plus A. Aduh, happening dah. Sekejap. Okay, ambil seminit rehat. Kalau pening, boleh pergi minum air kejap. Saya nak tengok ni, betul ke tak ni 3 cm longer than the other to 3 plus A ke 3A? 1, 3, 6. Tengah mengajar confuse lah. Betul lah. Okay, betul. Boleh ke 6 plus 4A ni kita tulis jadi 10A? Boleh tak? Pergi minum air ke semua orang? Boleh tak 6 plus 4A ni jadi 10A? Tahu. Tak boleh. Tak tahu. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Sebab 6 tu bukan 6A. Yes, very good. 6 tu bukan 6A, dia nombor. Dia bukan like term. Okay? So, jawapan kita yang ni lah jawapan akhir. 6 tambah 4A. Faham? Faham. Okay. Good. Itu satu. Jom kita try buat yang ni. Kita akan translatekan. Semua tengah berehat ke? Tak kan? Tak. Okay. Okay, kita akan buat ni one by one. Kita akan buat ni one by one. Okay. Yang A. Okay, tengok soalan A. Any variable involved? Ada unknown tak? Ada variable tak soalan A? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, jawapan dia apa? $4. $4. Yes. Kalau tak ada, jawapan dia straight away $4 lah. Kenapa $4? Sebab 10 minus 6. 10 minus 6. Okay, very good. 10 minus 6. Okay. Soalan B. Is there any variable involved? Yes. 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 Okay, so how much do I have left? I got $10. I spent X dollar. So, jawapan akhir? 10 minus Jawapan akhir? Okay, very good. 10 minus? X. Kenapa 10 minus X? Sebab dia kata spend. Spend tu Yeah, you tak tahu pun X ni berapa. So, inilah jawapan akhir dia. 10 minus X. Okay. Faham? Faham. Okay, next. Soalan C. Soalan C. I go shopping with duit yang ni. Dia ada Y dollar. Dia spend X dollar. So, duit dia tinggal berapa? Y minus X dollar. Y dollar. Yes, good. Y dollar minus X dollar. X dollar.
Faham tak ni? Ah, Okay, lastly apa jawapan? 3x. I go 3x shopping with dollar 3x. minus X Spend X. dollar. 3x minus $2 minus X. Apa jawapan? minus x. Ini X dollar. 3x. Darab. Ini X. Dia orang geng ke tak? Tak. Geng. Tak. Tak. Astagfirullahalazim. Geng. Ni saya dah ajar light Like term dengan term. light term. Yes, like Dia orang geng ke tak? Like term, like Geng. Yes. Kenapa dia orang geng? Sebab dia Sebab sama like Light term dengan unlight term, kita tengok dekat alphabet, bukan number. Okay, nombor dengan alphabet lain. Alphabet tu letter A, B, C, D sampai Z. So sekarang dia pakai 3x and dia pakai x. So dia orang ni light term ke tak? like Yes, term. Like term. Yes. Dah tu kenapa tadi berjemaah kata unlight term pula? Saya Tahu. Aduh. Tak tahu. So jawapan dia apa ni? 3 minus 3x 3 x minus 3x minus x. Jawapan? Jawapan. 3x. Depan x ni ada apa? 3. Kalau x alone here, depan dia ada Oh, one. nombor apa? 1. 3 tolak 4x. 1. 2x. 2x. 3 tolak 1. 2x. 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 X. Faham? Penat saya tau ajar korang bagi faham. Faham tak ni? Teacher. Faham. Biasalah. Dina ni asyik dah sorry je dari tadi Yelah teacher, kita orang macam dah ajar satu baru belajar. banyak lah. Aku punya ajar satu dah form 1. Ajar satu. Faham Ada apa nak tanya? Saya dah habis ajar dia ni. Ada apa nak tanya? Tak ada. Betul ni faham? Bolehlah bagi soalan exam. InsyaAllah. Okay. Come back again. Variable tu apa variable? Noun. Variable tu apa? Unknown. Yes, kita wakilkan dia dengan Afiq Darwish. Awak tanya apa tu? Nota salin ke tak? Salin lah dalam buku. Okay. Awak tanya saya ke Afiq Darwish? Awak tanya siapa? Okay, variable kita guna letter ataupun alphabet. Like term and unlike term pun saya dah explain dekat sini. Okay, saya explain dekat sini. Like term here, kita tengok the alphabet use. Bukan nombor. Okay, kita tengok the alphabet use. Kalau dia sama, dia segeng lah. Okay, unlike term. Unlike term yang tak sama langsung. Kalau like term, kita boleh lakukan operasi tambah, tolak. Saya tak masuk lagi operasi darab yang bahagi tu. Unlike term, tak boleh tambah, tak boleh tolak. Just like this one. Faham? Faham. Faham. Ada apa nak tanya lagi tak? Tak ada. Tak ada. Okey, jap. Untuk yang baru masuk, yang masuk lambat ni, I detect beberapa orang. Tengok dekat ruangan chat. Ada apa dekat ruangan chat kelas? Link kehadiran. Ya, ada link kehadiran. Yang masuk lambat tadi macam siapa tadi? Ama, apa tak lagi. Isi kehadiran dekat situ. Okay, just click and pilih kelas awak. Okay, that's all from me. Kerja hari ni tengok dekat mana? GC. Then, minggu depan apa? Minggu depan? Cuti. Berapa lama cuti? 2 minggu. 2 minggu. Selama-lamanya? Awak balik buku Sebentar, pink kan? Bawa. Ada buku pink tak sekarang dekat diri awak tu? Ada. Ada.
Bagusnya satu C ni. Ya dok. Yelah, Komen teacher. cakap je. Ada. Okey, kerja hari ni. Saya tulis sikit lah kat sini. Kerja untuk hari ni saya letak dalam WhatsApp group. Untuk hari ni tau. Ni untuk kerja 27 Mei. Okey, kerja 27 Mei hantar kat mana? GC. Google Classroom. GSA. Okey, GC. Kerja cuti sekolah. Okey. Kerja school holiday. Okey, buku pink. Buku pink tak buku pink ni? Buku workbook ni. Tahu. Nama apa buku kita ni? Modul input output. Buku pink ni, modul input output. Saya nak awak buat bab 1. Okey, bab 1 dan juga bab 3. Boleh? Boleh. Boleh ke tak? Boleh teacher. Bab 1 ni yang senang. Okay, yang senang. Dah belajar dah bab 1 ni, bulan 1 itu. Bab 1 yang bab buat tiga. semua ke? Habis tu nak buat yang mana? Bab 3 yang saya ajar hari tu, hari Selasa. Square root, cubes and cube root. Bab 3. Okay. Untuk topik hari ni, kerja hari ni. Yang ni hantar dekat GC. Hari ni. Kerja hari ni hantar dekat GC. Kerja school holiday dalam buku pink. Tak perlu hantar dekat GC buku pink tu. Faham? Faham. Tak apa, jadi saya tarik semula dekat WhatsApp group tu. Kalau saya tak faham. Any question? Nak tanya lagi? Ada. Okay, isi attendance, jangan lupa attendance link dekat chat room Google Meet. Semua orang boleh buka